Pernahkah Anda membuka Al-Quran dan terjumpa huruf-huruf misteri di awal beberapa surah? Huruf-huruf seperti Alif, Lam, Mim, atau Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Ini adalah huruf muqatta'at, huruf-huruf yang terputus, muncul di awal 29 surah. Maknanya telah membingungkan para ulama selama berabad-abad. Adakah ia singkatan, simbol mistik, atau hanya misteri ilahi? Jawaban yang paling biasa, Allah Maha Mengetahui. Huruf-huruf ini dibaca satu persatu, bukan sebagai perkataan. Contohnya, Alif, Lam, Mim disebut huruf demi huruf. Kehadiran mereka menandakan bahwa apa yang menyusul bukanlah ucapan biasa, ia adalah pesanan ilahi, ditandai dengan teka-teki di permulaan. Teori-teori bermacam-macam, ada yang mengatakan ia adalah nama-nama Allah, yang lain melihatnya sebagai singkatan untuk konsep-konsep utama, atau sebagai cabaran kepada keindahan bahasa Arab. Huruf-huruf ini menonjolkan sifat mukjizat Al-Quran, menggunakan blok binaan yang biasa dengan cara yang tidak dapat ditiru. Penyelidik moden, seperti Sam Gerrans, mencadangkan kerangka baru untuk memahami huruf-huruf ini. Gerrans mencadangkan ia bukan sahaja mistik, tetapi berfungsi, bertindak sebagai sejenis isi kandungan ilahi atau kunci struktur. Pendekatan ini mengajak kita melihat Al-Quran sebagai teks yang saling berkaitan dengan mahir, di mana walaupun huruf tunggal mempunyai tujuan yang mendalam. Misteri huruf muqatta'at di mana penerokaan kita bermula. Mari kita lihat bagaimana huruf-huruf ini mungkin membuka kunci struktur Al-Quran, dan bagaimana ia mengajak kita untuk merenung sebelum mesej itu bermula. Sam Gerrans menawarkan idea yang berani muqatta'at, bukan sahaja misteri, tetapi sistematik. Beliau berpendapat huruf-huruf ini adalah penanda struktur dan tema, seperti tajuk bab dalam buku yang tersusun rapi. Setiap huruf dakwanya menandakan tema tertentu untuk diperhatikan dalam surah. Contohnya, jika huruf mewakili wahyu, kehadirannya bermaksud surah akan menumpukan pada mesej Al-Quran. Gerrans menganalisis setiap kejadian setiap huruf di seluruh 29 surah, mencari tema yang sama. Kaidah ini menggunakan Al-Quran untuk menjelaskan dirinya sendiri, prinsip asas tafsiran yang betul. Hasilnya, rangkaian rujukan silang, di mana surah-surah yang berkongsi huruf pembuka yang sama dihubungkan secara tematik. Muqatta'at menjadi lebih daripada pengenalan, ia adalah penting kepada struktur Al-Quran. Perspektif ini menggalakkan kita untuk membaca Al-Quran secara holistik, melihat bab-babnya sebagai jalinan yang rumit. Ia adalah seruan untuk melibatkan diri dengan teks pada tahap yang lebih mendalam, lebih analitikal. Gerrans menyusun 14 huruf muqatta'at yang unik kepada 5 set tema: penulisan, peringatan, Al-Quran, manusia, dan tersembunyi. Setiap set menunjukkan aspek utama komunikasi Allah dengan manusia. Set penulisan berkaitan dengan ketetapan ilahi dan mekanik wahyu. Set peringatan menumpukan pada amaran dan kisah-kisah umat terdahulu. Set Al-Quran menonjolkan wahyu sebagai teks yang hidup, dibaca. Set manusia meneroka penciptaan kita dan hubungan dengan pencipta. Set tersembunyi menunjukkan realiti yang tidak terlihat dan misteri ilahi. Set-set ini bertindak sebagai legenda untuk peta Al-Quran, membimbing pembacaan kita setiap surah. 29 surah dengan muqatta'at menjadi tiang asas, mengukuhkan mesej Al-Quran. Memahami set-set ini membantu kita melihat seni bina Al-Quran sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan. Set penulisan termasuk Alif, Lam, Mim, Nun, dan Sad, huruf-huruf yang berkaitan dengan ketetapan ilahi dan perbuatan menulis. Alif, Lam, Mim, gabungan yang paling kerap, mewakili rantaian wahyu dari Allah, melalui Jibril, kepada Muhammad. Surah-surah dengan huruf-huruf ini sering menumpukan pada hukum, petunjuk, dan asas komuniti Muslim. Kaf membuka surah Kaf, menekankan takdir dan pencatatan semua perbuatan. Nun membuka surah Al-Qalam, demi pena dan apa yang mereka tulis, menjadikan tema penulisan jelas. Sad membuka surah Sad, yang menyajikan hujah-hujah ilahi melalui kisah para nabi. Setiap huruf dalam set ini menunjukkan kekuasaan dan sifat firman ilahi yang tidak berubah. Set penulisan menetapkan asas Al-Quran, sumbernya, pemeliharaannya, dan kekuasaan hukumnya. Huruf-huruf ini mengingatkan kita bahwa Al-Quran bukan hanya dibaca, tetapi ditetapkan dan dicatat secara ilahi. Ia menyediakan pentas untuk mesej surah, mengukuhkannya dalam kepastian pengarang ilahi. Set penulisan dokumen Resing Night Spet diubah. Set peringatan, Ta dan Sin menandakan surah-surah yang menumpukan pada peringatan, amaran, dan kisah-kisah Nabi terdahulu.
Surah-surah seperti Taha dan Asy-Syu'ara menceritakan kisah-kisah Musa, Ibrahim dan Nuh, mendesak pendengar untuk mengingati dan merenung. Ta sering menandakan amaran yang jelas. Sin, urutan peristiwa sejarah. Set Al-Quran, Ha dan Ra, menonjolkan wahyu sebagai teks yang hidup, menjelaskan. Hamim membuka 7 surah berturut-turut, semuanya menekankan asal-usul ilahi Al-Quran. Ra, dalam gabungan seperti Alif, Lam, Ra, menunjukkan Al-Quran sebagai rahmat dan penjelasan yang jelas. Surah-surah dengan Ra mengisi-tiharkan diri mereka sebagai ayat-ayat kitab yang jelas, menekankan peranan Al-Quran sebagai panduan. Set-set ini menunjukkan bagaimana Al-Quran menggunakan strukturnya sendiri untuk mengarahkan perhatian kita kepada tema-tema utama. Surah-surah peringatan menyentak kita dari kelalaian rohani. Surah-surah Al-Quran menjelaskan kebenaran dari kepalsuan. Bersama-sama, mereka membimbing kita untuk mengindahkan mesej dan mengenali kejelasan ilahi. Huruf-huruf itu bukan rawa, ia adalah penanda tema. Set manusia, yang diwakili oleh Kaf, menumpukan pada penciptaan manusia, kelemahan, dan pergantungan kepada Allah. Surah Maryam bermula dengan Kaf, Ya, Ain, Sad, serta merta menceritakan kisah-kisah kelemahan manusia dan campur tangan ilahi. Kaf menyediakan pentas untuk naratif tentang kelahiran, penuaan, dan kematian. Set tersembunyi, Haya Ain, menunjukkan yang tidak terlihat kehendak ilahi, hikmah tersembunyi, dan realiti di luar persepsi. Dalam surah Maryam, setiap huruf dipetakan kepada elemen naratif, Kaf untuk Zakaria, Ha untuk kehendak ilahi, Ya untuk ucapan kepada Yahya, Ain untuk Maryam, dan Set untuk Kes, undang-undang Isa. Urutan ini menunjukkan huruf-huruf boleh meringkaskan jalan cerita surah. Walaupun beberapa pemetaan adalah spekulatif, idea utamanya jelas huruf-huruf adalah kod, bukan tanda rawa. Ia mengajak kita melihat Al-Quran sebagai mesej yang berlapis-lapis dan saling berkaitan. Dengan memahami set-set ini, kita dapat melihat kejeniusan struktur Al-Quran. Muqatta'at adalah kunci kepada seni bina yang mendalam. Mari kita kaji huruf Ra dan kaitannya dengan surah Ar-Rahman. Ra, sebahagian daripada set Al-Quran, menandakan wahyu sebagai rahmat dan penjelasan. Surah Ar-Rahman tidak bermula dengan muqatta'at, tetapi temanya sangat berkait rapat dengan Ra. Surah ini bermula Ar-Rahman. Dia mengajarkan Al-Quran, dia menciptakan manusia, dia mengajarnya berbicara. Pengajaran Al-Quran diberi keutamaan, menunjukkannya sebagai rahmat tertinggi. Akar Ar-Rahman, Ra, Mim, meletakkan Ra di tengah-tengah tema surah. Gerans menghubungkan ini dengan surah-surah lain. Al-Fatihah bermula dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hijr, Alif, Lam, Ra, mengisi-tiharkan Al-Quran sebagai kitab yang jelas. Menerima rahmat Al-Quran adalah penting, menolaknya membawa akibat. Malah surah-surah yang memerintahkan Nabi untuk menyampaikan mesej mengulangi tema ini. Melalui hubungan ini, Ra muncul sebagai simbol kejelasan Al-Quran yang penuh rahmat, dengan surah Ar-Rahman sebagai contoh utamanya. Struktur Al-Quran adalah jalinan rahmat, petunjuk, dan kejelasan. Kerangka Gerans adalah sistematik dan berasaskan teks, menggunakan Al-Quran untuk menafsirkan dirinya sendiri. Ia menggalakkan penglibatan yang lebih mendalam, mendedahkan corak dan hubungan dalam muqatta'at. Kekuatannya terletak pada pendekatan tematik yang komprehensif. Walau bagaimanapun, beberapa pemetaan seperti urutan terperinci dalam surah Maryam boleh terasa spekulatif. Keindahan teori kadang-kadang membawa kepada tafsiran berlebihan, dan idea huruf-huruf tersirat memperkenalkan subjektiviti. Pengkritik mempersoalkan sama ada semua corak ini benar-benar dimaksudkan, atau jika ia adalah hasil pencarian makna. Berbeza dengan pendekatan numerologi, Gerans mengelakkan spekulasi matematik, menumpukan pada tema teks. Ada yang tertarik kepada corak numerik, seperti 14 huruf unik atau 7 pasang, tetapi ini sering kekurangan asas tekstual. Kaidah Gerans menawarkan alternatif yang lebih berasas, mas bersifat tafsiran. Ia dimentak dalam dasar Al-Quran, bukan jawaban muktamad. Pendekatan Gerans berada di antara tradisi dan numerologi. Pandangan utama adalah rendah hati, Allah Maha Mengetahui, dan muqatta'at membangkitkan kekaguman dan penghormatan. Teori numerologi seperti kod 19 Rashad Khalifa adalah kontroversi dan ditolak secara meluas. Gerans adalah analytical, tetapi tetap berasaskan bahasa dan tema Al-Quran.
Beliau menghormati integriti teks, menawarkan alat untuk analisis sastera daripada mengubah Al-Quran. Kerangkanya menunjukkan struktur Al-Quran dapat diketahui dan sistematik, satu mukjizat itu sendiri. Ia bukan jawapan muktamad, tetapi sumbangan yang merangsang pemikiran kepada kajian Al-Quran. Manfaat sebenar adalah pedagogi. Ia memberi pembaca lensa baru untuk belajar dan merenung. Ia menggalakkan kita untuk mencari hubungan dan menghargai seni bina Al-Quran yang mendalam. Pada akhirnya, muqatta'at kekal sebagai jemputan ilahi untuk refleksi dan kekaguman yang lebih mendalam. Analisis komprehensif kerangka huruf muqatta'at Samham Gerans dan corak berangka pengenalan, buku Sam Gerans The Mysterious Letters of the Quran, A Complete Solution, mencadangkan bahawa huruf muqatta'at, 14 huruf yang berbeza, alif, lam, mim, ra, kaf, ya, ain, sin, kaf, nun, sad, yang muncul pada permulaan 29 surah, atau tafsiran saya secara terang-terangan bukan surah ilahiyah tuntutan. Sebaliknya, ia berfungsi sebagai penanda tematik dan struktur dalam logik dalaman Al-Quran. Gerans membahagikan 114 surah Al-Quran kepada 5 set, tulis, zikir, Al-Quran, umat manusia, dan tersembunyi, untuk memberikan makna kepada huruf-huruf ini, menggunakan metodologi yang bergantung pada tafsir Al-Quran, logik deduktif, dan titik leverage tekstual. Sumpah. Analisis ini meneroka rangka kerja Gerans, memfokuskan pada surah 55, Ar-Rahman, dan ra tersiratnya, sambungan kepada surah 19, 46, 68 dan 1, serta surah tambahan 7, 3 dan 6, yang disebut dalam pertanyaan pengguna. Ia juga menilai corak berangka, Seman 10, 23, 12, 237, dan mengkritik pendekatan Gerans. 5 set Gerans. Rangka kerja Geran menyusun Al-Quran kepada 5 set berdasarkan corak huruf muqatta'at dan kandungan tematik. 1. Set tulisan surah 2, 3, 10, 19, 29, 32, 4, 6. Huruf Alif Lam Mim Surah 2, 3, Alif Lam Ra 10, 19, Alif Lam Mim Ra 13, Hamim, Pam, Alif Lam Mim Sad. Peranan tematik menekankan Al-Quran sebagai kitab, buku, wahyu yang dikarang, tersusun, dan dilindungi oleh Tuhan. Surat-surat itu menunjuk kepada surah Al-Fatihah sebagai tulisan asas. Contoh, surah 2 Al-Baqarah, Alif Lam Mim 21, mendahului, ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. 22, mengesahkan teks autoriti. Wawasan utama, huruf muqatta'at bertindak sebagai metadata, menandakan keutuhan struktur dan asal-usul ketuhanan Al-Quran. 1. Set zikir surah 19, 20, 26, 26, 38, 40, 46. Huruf Kaf Ha Ya Ain Sad, Taha, Tasin Mim 2028, Yasin, Tiblam. Sad, peranan tematik, memfokuskan pada naratif kenabian sebagai peringatan, zikir, kepada manusia, amaran tentang rahmat atau penghakiman ilahi. Contoh, surah 19 Maryam, Kaf Ha Ya Ain Sad, pautan kepada kisah Zakaria, Yahya, Isa, Ibrahim, dan Musa. Wawasan utama, huruf berfungsi sebagai pemetaan pemboleh hubah kepada blok naratif. Kaf Zakaria, Ha za Yahya dalam surah 11. Set Al-Quran Suras 50, 6 Nun. Surat Kaf Nun. Peranan tematik, mewakili Al-Quran secara keseluruhan, terutamanya dari surah 50 dan seterusnya. Kaf ialah titik gabungan yang mengintegrasikan tema tulisan dan zikir, manakala Nun menekankan sifat penulisan Al-Quran. Contoh, surah 50, Kaf, Kaf 51, diikuti dengan Demi Al-Quran yang mulia. Wawasan utama, surat menggariskan kesempurnaan Al-Quran dan message universal. Set manusia, surah Mta, Limpan, Smiman, dan lain-lain tanpa huruf muqatta'at. Peranan tematik, menyediakan panduan dan undang-undang praktikal untuk manusia. Pewarisan dalam surah 4. Wawasan utama, dikecualikan daripada analisis huruf muqatta'at, tetapi menunjukkan skop komprehensif Al-Quran. 1. Set tersembunyi surah, surah yang tidak sesuai dengan set lain. Set 55. Muzammil. Peranan tematik, menangani tema universal atau esoterik, tanda ketuhanan, susunan kosmik. Wawasan utama, termasuk huruf implisit muqatta'at, Ra dalam surah 55, Nun dalam surah, memanjangkan sistem huruf. Surah 1 Al-Fatihah. Peranan, berdiri sendiri sebagai mukadimah Al-Quran, bukan sebahagian daripada mana-mana set. 7 ayatnya, Saban Min Al-Matani, adalah asas dikaitkan dengan huruf muqatta'at. Analisis terperinci surah utama, surah 55, perincian 28 ayat, bermula dengan
Ar-Rahman mensai setu. At menampilkan 31 lafaz, Fabi ai Arabikuma tukadban. Yang manakah yang kamu dustaan? Kepada manusia dan jin. Set tersembunyi. Ra tersirat. Gerans mengenal pasti Ra sebagai huruf mukatta'at tersirat. Mungkin terikat dengan Ar-Rahman, bermula dengan Ra. Ia menandakan belas kasihan ilahi dan keseimbangan kosmik. Dia menciptakan manusia. 553, 2 taman 50. Sambungan ke surah 2, istilah Ar-Rahman 1 menggemakan Ar-Rahman Ar-Rahim dalam Bismillah, dan surah 3 menyokong pandangan Gerans tentang surah 1 sebagai asas. Ra boleh bertindak sebagai tanda yang menghubungkan rahmat di kedua-dua surah. Tuntutan numerik pengguna mencadangkan mim plus 5 ila 10, sesat plus 1, mengikat surah 55 dengan surah 1. Walaupun Gerans mengelak numerologi, pautan teks melalui Ar-Rahman sejajar dengan rangka kerjanya. Kritikan, Ra tersirat kurang konkret daripada huruf eksplisit, mempertaruhkan subjektiviti. Walau bagaimanapun, tumpuan surah pada belas kasihan menyokong tugasan tematik Gerans. Perincian, 99 ayat, dimulakan dengan Alif Lam Ra, Mim Blasa, diikuti dengan, ini adalah ayat-ayat kitab dan Al-Quran yang jelas. Set tulisan. Surat, Alif Lam Ra menandakan kuasa Al-Quran, dengan Ra berpotensi menandakan tanda-tanda ketuhanan atau kejelasan wahyu. Peranan tematik, termasuk kisah kenabian, Ibrahim Lut, Mim Blas Mim Betul, dan menekankan pemeliharaan ilahi, Mim Blas Niman. Sambungan kepada surah 55, Ra Kongsi, tersurat dalam 15, tersirat dalam 55, mencadangkan pautan kepada tanda-tanda ketuhanan kerana kedua-dua surah menyerlahkan ayat, sida, Mim Blas 6, Mim Belim, Lim, Du 6. Kritikan, tugasan Gerans terhadap Ra kepada tanda adalah munasabah, tetapi kurang spesifik daripada pemetaan naratif surah 19. Surah Bapa Naf, perincian, 35 ayat, dimulakan dengan Hamim 1, diikuti dengan wahyu kitab adalah daripada Allah. Set tulisan dengan set zikir bertindih. Surat Hamim menandakan kuasa wahyu dengan kemungkinan hubungan dengan peringatan kenabian, Cina Hud, Pumnam, Masa 27-25. Sambungan ke surah 55, kurang langsung kerana Hamim berbeza daripada Ra. Kedua-dua surah merujuk kepada bimbingan ilahi, tetapi Gerans tidak menghubungkannya secara eksplisit. Kritikan, pertindihan dengan tema set zikir menguatkan rangka kerja Gerans, tetapi sambungan kepada surah 55 adalah spekulatif. Surah 16, perincian, 52 ayat, bermula dengan Nun 16:1, demi pena dan apa yang mereka tulis. Set Al-Quran. Surat-surat, Nun menekankan sifat dan kesempurnaan tulisan Al-Quran. Peranan tematik, mempertahankan misi Nabi dan menyejagatkan mesej Al-Quran. Sambungan ke surah 55, kedua-duanya membahas tema universal, kebenaran dalam 68, rahmat dalam 55. Tetapi Nun dan Ra tergolong dalam kumpulan yang berbeza. Kritikan, konsep titik gabungan, Gerans untuk Nun, adalah menarik tetapi tidak langsung terikat dengan surah 55 Ra. Details, 7 ayats, begins with Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, includes Ar-Rahman Ar-Rahim Sanpers Dia. Peranan, prakata kendiri asas kepada set writ. Sambungan ke surah 55, Ar-Rahman 551, menggemakan 1-3, menyokong pandangan Gerans tentang surah 1 sebagai kitab. Pautan Lim Plam Mim mana 1, pengguna adalah simbolik, bukan sebahagian daripada rangka kerja Gerans. Kritikan, pautan teks adalah kuat, tetapi sambungan berangka adalah spekulatif. Surah 7, perincian, 26 ayat, bermula dengan Alif Lam Mim Set. Set tulisan. Huruf Alif Lam Mim menghubungkan kepada kitab. Set mungkin menandakan Al-Araf, du dinding atau pemisah, atau kisah kenabian, Nuh, Musa, Tudurs teman membuat semaf. Dakwa pengud tembok Shed wa tembok Araf, mencadangkan Sed melambangkan pemisah. Selaras dengan tema Al-Araf, pemisahan antara yang selamat dan terkutuk. Kritikan, peranan Sed kurang jelas berbanding dalam surah 19, tetapi metafora dinding menyokong konsep papan tanda Gerans. Surah 36, perincian, 83 ayat, bermesingan Yasin Vabtu, tutsiti dengan demi Al-Quran penuh hikmah. Set zikir. Surah Sin menandakan amaran kenabian dengan azwaja berpasangan dicatat oleh pengguna. Tuntutan pengguna, simetri dengan surah 83 mencadangkan cermin berangka. Gerans tidak menangani perkara ini, tetapi azwaja sejajar dengan imejan berpasangan surah 55. Kritikan, kesesuaian tematik adalah kuat, tetapi simetri berangka berada di luar skop Gerans.
Surah 23, butiran, 20 ayat, secara tersirat dikaitkan dengan Nun oleh Gerens. Set tersembunyi. Tuntutan pengguna. Ayat nisfahu, separuh daripadanya, dan pola 2D plus TI adalah spekulatif. Gerens memberi tumpuan pada nun tersirat teks. Kritikan, nun tersirat kurang konkret, tetapi fokus surah kepada wahyu sejajar dengan surah 55. Surah 4, butiran, 5 ayat, dipautkan kepada 2 by 74 dan juz 30 surah oleh pengguna. Set, tidak secara eksplisit dalam set Gerens, mungkin manusia atau tersembunyi. Kritikan, pautan berangka atau 2 spekulatif adalah spekulatif dan bagian daripada rangka kerja Gerens. Analisis korak berangka, tuntutan berangka pengguna, 5510-007, 2022 menyerupai pendekatan numerologi seperti kod 19 Rashad Khalifa yang dikritik oleh Gerens. Perkara utama, mim plus 51051, memautkan surah 55 ke surah 1 secara simbolik, sejajar dengan sambungan teks Ar-Rahman tetapi bukan metodologi Gerens. Naplas huruf mukatat, tepat, naplas huruf merentasi 29 surah, tetapi Geran memberi tumpuan kepada peranan tematik. Duorak, diulang, 23 double, 2023 mungkin menghubungkan surah 23, 24, dan juz 37 surah. Tidak disokong oleh Gerens. Tudu matani kepada 7 ayat surah Swadan, sejajar dengan pandangan Gerens tentang Al-Fatihah, tetapi bukan secara angka. 36 and length 3 symmetry. Surah 3 ayat, and surah Al-83 36 ayat, with azwaja thitothinix, suggest pairing, complementing surah 55's dual imagery, but outside Gerens framework. 29 plus 45, kemungkinan salah pengiraan, jumlah surah 25 ialah 5 Gerens mengakui 29 huruf mukat surah tetapi tidak menggunakan jumlah berangka. Kritikan terhadap rangka kerja Gerens kekuatan, pendekatan berasaskan teks yang inovatif, mengelakkan sumber luar seperti hadis. Struktur himpunan kohesif menghubungkan huruf mukataat dengan tema Al-Quran, seneth pemetaan naratif surah 19 yang jelas. Huruf tersirat, Ra, dalam surah 55, meluaskan skop rangka kerja. Kelemahan, huruf tersirat adalah spekulatif, tidak mempunyai sokongan teks yang jelas. Metodologi yang kompleks mungkin tidak boleh diakses oleh bukan pakar. Corak berangka, pengguna 20 itu diabaikan, mengahadkan penyepaduan dengan analisis alternatif. Perbandingan dengan tafsiran lain, pandangan tradisional, lihat huruf mukataat sebagai rahasia ketuhanan atau peranti fonetik tanpa fokus struktur Gerens. Kod 19 Rashad Khalifa, bergantung pada numerologi, Sith, gandaan 19, yang dikritik Gerens kerana kekurangan asas teks. Torak pengguna seperti ini tetapi sejajar sebahagiannya dengan Gerens melalui Ar-Rahman. Kesimpulannya, rangka kerja Sam Gerens menawarkan penyelesaian berstruktur, didorong teks kepada huruf mukataat, dengan ra tersirat surah 55, yang menghubungkan rahmat ilahi dengan struktur Al-Quran yang lebih luas. Sambungan ke surah 19, 6, 68 dan 1 adalah munasabah dari segi teks tetapi kurang langsung merentas set. Surah tambahan, 7-6-73 dan pola berangka, 2-3-7 matani, memperkayakan analisis, tetapi menyimpang daripada metodologi Gerens. Pendekatannya menarik tetapi spekulatif dalam bahagian, menawarkan lensa segar berbanding tafsiran tradisional atau berangka. Berdasarkan soalan Anda, Google Auto Decide, dan dokumen yang disediakan, penyelesaian terhadap huruf mukataat.pdf. Amira bertanya, supaya hubungan otomatik untuk mendapat kanan carta untuk mewakili maklumat dalam dokumen. Memandangkan Anda tidak secara eksplisit meminta carta, graf atau plot, saya tidak akan menjananya. Sebaliknya, saya akan menerangkan penaakulan saya dan menawarkan panduan sama ada carta sesuai berdasarkan kandungan dokumen. Memahami dokumen. Dokumen ini meringkaskan pendekatan Sam Geran yang kompleks dan berstruktur untuk menyelesaikan misteri huruf mukataat, huruf-huruf misteri, Cendath, Alif Lam Mim, Yasin, pada permulaan 29 surah dalam Al-Quran. Gerans mencadangkan bahawa surat-surat ini bukan secara rawa atau semata-mata diketahui oleh Allah, seperti yang dicadangkan oleh pandangan tradisional, tetapi mempunyai makna yang boleh ditemui melalui analisis teks Al-Quran itu sendiri. Kaedahnya melibatkan membahagikan surah Al-Quran kepada 5 set tulisan, set peringatan, set Al-Quran, set manusia,
dan set tersembunyi, berdasarkan kehadiran dan corak huruf mukataat. Sambungan tematik menghubungkan huruf kepada tema atau naratif tertentu. Cerita kenabian dalam set peringatan. Logik deduktif menggunakan struktur dalaman Al-Quran untuk mentafsir huruf, mengelakkan tradisi luaran. Sebagai contoh, set rit, Alif Lam Mim dalam surah 2, berhubung dengan Al-Quran sebagai kitab dengan kuasa dan struktur. Set peringatan, Kaf Ha Ya Ain Sad dalam surah 11, mengaitkan surat kepada naratif kenabian seperti Zachariah, Yahya, dan Musa. Set Al-Quran, Qaf dalam surah Mim 10, menekankan Al-Quran sebagai wahyu yang lengkap. Patutkah saya menjana carta? Untuk memutuskan sama ada carta sesuai, mari kita pertimbangkan sifat maklumat. Kerumitan analisis, pendekatan Geran sangat terperinci dan teks bergantung pada hubungan antara huruf, surah, dan tema. Carta berpotensi menggambarkan 5 set dan surah yang berkaitan. Hubungan antara huruf mukataat tertentu dan naratif. Kaf will Zachariah, Ha Yahya. Pengagihan huruf mukataat di seluruh Al-Quran. Kesesuaian untuk visualisasi. Walaupun carta mungkin membantu menggambarkan pembahagian, set penyenaraian jadwal dan surah, atau perhubungan, gambar raja yang menghubungkan huruf kepada cerita, tumpuan dokumen adalah pada analisis teks kualitatif dan bukannya data kuantitatif. Makna huruf mukataat bergantung kepada tafsiran naratif dan struktur yang tidak sesuai dengan visual mudah seperti graf bar atau carta pie. Permintaan Anda, memandangkan Anda tidak meminta carta secara eksplisit dan hanya memberikan arahan grok auto decide. Saya mentafsirkan ini sebagai keputusan untuk membuat pertimbangan saya. Tanpa petunjuk yang jelas bahwa Anda memerlukan perwakilan visual, saya akan mengelak daripada menjana satu untuk mengelakkan salah satu gambaran analisis berasaskan teks yang bernuansa. Keputusan saya tidak akan menjana carta kerana kandungan dokumen ialah analisis kualitatif yang kompleks yang lebih sesuai untuk penjelasan daripada visualisasi. Anda tidak meminta carta secara khusus, menjadikan keputusan itu samar-samar. Carta mungkin terlalu memudahkan rangka kerja terperinci Gerens, mengurangkan kedalamannya. Sokongan alternatif. Daripada carta, saya boleh menawarkan pecahan yang lebih jelas tentang perkara utama dokumen atau menghuraikan aspek tertentu. Sebagai contoh, set ringkasan, set rit, surah 2, 3, 10, 15 dan lain-lain dikaitkan dengan Al-Quran sebagai kitab yang berstruktur. Set peringatan, surah 19, 20, 26, 28 dan lain-lain terikat dengan peringatan kenabian. Set Al-Quran, surah 50 dan 68 mewakili keseluruhan Al-Quran. Contoh analisis, dalam surah 19, Kaf Ha Ya Ain Sad berhubung dengan 5 cerita kenabian yang boleh saya jelaskan secara terperinci. Jika Anda mahukan carta, walaupun alasan saya, perli jadwal set atau gambar rajah perhubungan, atau jika Anda mahu saya menyelami lebih mendalam mana-mana bahagian penyelesaian Gerens, sila beritahu saya.